أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد مسلمين مسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan pertemuan kita sekali lagi bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin. Dan sebelum kita teruskan kepada perbincangan pada kali ini satu ralat ataupun pembentulan kepada ungkapan ataupun sebutan saya pada pertemuan yang lalu berkenaan kisah A'rabi ataupun Badui, yang mana dalam ungkapan bahasa Arab berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Badui sebagai adanya tahi unta, menunjukkan adanya unta, yang mana dalam bahasa Arabnya ialah al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Jadi itu ada kesilapan sedikit sebelum ini dalam ungkapan Arabnya. Dalam bahasa Melayu tidak ada masalah, tersilap dalam sebutan bahasa Arab, ungkapan Arabnya al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Adanya tahi menunjukkan adanya unta. Jadi itu antara pendalilan ataupun hujah yang dikemukakan kepada orang awam untuk mendapat maklumat ataupun untuk membuktikan dia telah pun berada pada tahap yang disebut sebagai tahqiq, sudah keluar daripada lingkungan taklid, bukan mengikut sahaja tetapi sudah pun dapat memahami apa yang diyakini tersebut berdasarkan bukti pada alam, pada persekitaran dalam kehidupan. Itu yang telah pun kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam topiknya hukum belajar ilmu usuluddin. Bahagian yang pertama, wajib fardu ain untuk belajar. Jadi hukum fardu ain untuk belajar. Dan pada kali ini kita akan teruskan kepada hukum yang kedua yang disebutkan oleh pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan kedua, wajib kifayah. Wajib kifayah iaitu barang yang kuasa pada mentahqiqkan masalah dan kuasa menetapkan dalil, seperti katanya, bermula alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia. Jadi pada kedudukan untuk kewajipan fardu kifayah dalam sesebuah masyarakat
untuk ada orang yang belajar sampai ke tahap boleh mengesahkan ataupun boleh mentahqiqkan, membuktikan, menghuraikan sesuatu masalah dalam ilmu usuluddin. Jadi mentahqiqkan, membuktikan secara pendalilan ialah sebagai contoh, dia kata alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baharu ada yang membaharukannya. Maknanya alam ini diciptakan, alam ini baru, ada baru wujud, baru diciptakan, dan setiap yang ada baharu, kemudiannya setiap yang diciptakan ini ada penciptanya. Dalam bahasa lama ni disebutkan setiap yang baharu, setiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia, yang menciptakannya, yang menciptakan. Jadi alam ini baharu. Baharu itu wujud daripada tidak wujud, bertukar daripada tidak ada kepada ada. Jadi daripada perkara yang tak ada kemudiannya ada itu, mestilah ada yang mengadakannya ataupun yang menciptakannya. Jadi pada katanya sampai ke tahap boleh menghuraikan masalah dan menetapkan dalil. Sebagai contoh disebut di sini, alam ini baharu dan setiap yang baharu ada yang menciptakannya. Atau dikatanya alam ini mungkin, dan tiap-tiap yang mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia. So, contoh yang kedua, alam ini mungkin. Mungkin maknanya harus, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Alam ini boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tetapi pensabitan yang kita lihat dengan panca indera kita, dengan akal kita, bahawa alam ini telah pun wujud. Jadi daripada perkara yang boleh jadi wujud dan boleh jadi tidak wujud, telah pun kita sabitkan dengan kewujudannya setelah kita menyaksikannya. Dengan penyaksian kita yang ianya wujud daripada asalnya tidak wujud, maka di sini ada penciptanya, ada yang menentukan kewujudannya. Maka itu adalah kaedah dari sudut penggunaan akal untuk menghasilkan natijah keputusan daripada operasi pendalilan, proses pendalilan yang dilakukan mengikut disiplin ilmu mantik. Jadi itu adalah cara untuk mendapatkan dalil. Jadi sekadar dapat dalil, dapat menghuraikan sedikit sebanyak, membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini secara lebih terperinci sesuai dengan ilmu dan pemikiran, maka ini adalah tanggungjawab wajib kifayah untuk dipelajari sehingga ke tahap ini. Maka mengetahui akan yang demikian itu, mengetahui akan demikian itu, mengetahui apa? Ilmu yang boleh mentahqiqkan masalah dan menetapkan dalil, maka yang demikian itu fardu kifayah, tanggungjawab secara fardu kifayah. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menghuraikan syubhat ahlu bid'ah. Syubhat ahli bid'ah yang mendatang ia akan dia. Jadi pada satu kawasan, satu tempat, kita sebut satu qaryah, mungkin kecil sikit, lebih besar satu daerah. Mungkin satu daerah itu adalah ruang lingkup dalam satu komuniti masyarakat yang mana mesti ada yang boleh menghuraikan ilmu ini bagi mempertahankan prinsip, mempertahankan
keyakinan kita dari sudut akidahnya, pegangan agama kita dapat dipertahankan daripada penyelewengan ataupun syubhat yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Mereka yang cuba untuk merosakkan keyakinan terhadap agama yang berteraskan tauhid, yang kita sebutkan dalam ilmu ini untuk mempertahankan kefahaman dan keyakinan yang benar dalam perkara-perkara berkait dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara sam'iyat, yang kita sebutkan sebagai dahulunya sebagai al-uluhiyat, al-ilahiyat, al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat. Ini tiga perkara yang dibincangkan dalam ilmu usuluddin. Jadi dalam urusan ini, kewajipan tanggungjawab untuk belajar sehingga dapat mengetahui dalil dalam perkara-perkara ini adalah tanggungjawab fardu kifayah dalam sesuatu komuniti untuk melahirkan orang yang boleh berhadapan dengan mereka yang menyeleweng ataupun mereka yang tersalah faham untuk menghuraikan perkara-perkara yang berkait dengan ilmu ini. Jadi perkara yang berkait dengan ahli bid'ah dan sebagainya itu insya-Allah kita akan sebutkan pada masa akan datang. Cuma yang kita faham bahawa ahli bid'ah ini lawan kepada ahli al-haq, yang benar dalam pegangan prinsip akidahnya. Jadi kewajipan untuk melahirkan seorang ataupun paling tidak seorang dalam satu komuniti untuk satu komuniti untuk mempertahankan prinsip-prinsip akidah. Jadi orang yang disebutkan boleh menetapkan dalil dan boleh menghuraikan syubhat ahli bid'ah yang mendatang ia akan dia, supaya hendak menolakkan dalil kita. Dalil kita, dalil ahlul haq, yang mana ahli bid'ah akan cuba menimbulkan keraguan dan kesamaran. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah qasar. Ada pada tiap-tiap masafah qasar orang yang mengetahui dengan demikian itu. Jadi sejauh mana kawasannya disebut di sini sebagai garis panduan. Satu tempat itu ialah sejauh jarak perjalanan untuk qasar salat, jarak musafir yang mengharuskan qasar salat. Maka di sini adalah perbahasan antara yang ukuran ataupun jarak yang kita sebut sekarang ini sebagai, ada paling kurang yang menyebut 80 km, ada yang kata 90 lebih. Asalnya iaitu 2 marhalah, jarak 2 marhalah. Jadi garis panduan kepada kita dalam jarak qasar, masafah qasar, maknanya jarak musafir untuk mengharuskan qasar salat itu, ada seseorang yang boleh mempertahankan asas-asas tauhid ataupun akidah ini berdasarkan kepada dalil. Jadi dalam komuniti, dalam rangka kita kata dalam radius 80 km ke atas itu sudah ada seorang, maka terlepaslah tanggungjawab fardu kifayah. Kalau salah seorang sudah ada, sudah terlepas tanggungjawab fardu kifayah. Dan dengan yang tinggal dari jadi dari sudut yang mengetahui tentang ilmu tadi, dan dengan yang tinggal daripada ahkam yang syar'iyah. Demikianlah juga tentang perkara hukum-hukum syarak yang lain.
maka dalam komuniti, dalam radius jarak musafir itu, maka ada seseorang yang boleh mengetahuinya. Jadi pada kedudukan dahulu, jarak musafir ini kira jauh, tapi sekarang ini duduk di mana-mana pun kita dah boleh untuk berhubung, tetapi lebih utama untuk ada di tempat itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat setempat. Mungkin pada hari ini semua yang berkait dengan fatwa ataupun istinbat hukum boleh diusahakan secara lebih meluas dengan teknologi yang kita ada. Bahkan kita pun belajar tak berada berdepan begini secara hakikatnya, secara berdepan secara biasa, tetapi kita berdepan secara maya, dan ini adalah satu kelebihan pada zaman kita ini. Jadi manfaat yang ada pada kita membolehkan kita mendapatkan maklumat dengan lebih cepat, dan kita dapat mengesahkan dengan secara terus, secara mudah. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada zaman ini. Namun setiap kita, kalangan masyarakat kita, sebolehnya dikehendaki untuk mengusahakan bagi mendapatkan ilmu yang sepatutnya, menyediakan keperluan setempat. Jadi itu yang lebih utama, dan kita rasa akan lebih yakin untuk mendapatkan jawapan ataupun panduan daripada orang yang kita pastikan kehidupannya, kita lihat kehidupannya, berada bersama-sama dengan kita, menjadi contoh kepada kita, dan kita akan lebih yakin dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang diperkatakan. Jadi dalam hukum-hukum syarak ini hendaklah ada orang yang boleh menghuraikan ataupun menjelaskan kesamaran dan keraguan yang berkaitan dengannya. Dan pada tiap-tiap masafah udwa, seorang qadhi kerana banyak berbantah-bantahan, maka jika ada seperti demikian itu, lepaslah daripada berdosa isi negeri itu. Jadi tanggungjawab fardu kifayah ini ialah jika salah seorang menunaikan tanggungjawab ini, maka ahli qaryah ataupun ahli masyarakat yang tinggal di kawasan itu sudah tidak berdosa lagi. Jadi dalam hukum-hukum syarak juga kena ada orang yang boleh menjelaskan dan juga orang yang boleh menetapkan hukum. Kewajipan untuk mengadakan orang yang bertindak sebagai qadhi, yang memutuskan pertelingkahan ataupun menghilangkan perbantahan. Jadi dari sudut orang, masalah yang berlaku dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan kewujudan qadhi, dan kita alhamdulillah dari sudut keadaan ini dalam memberikan penghakiman ataupun menetapkan keputusan kepada permasalahan-permasalahan masyarakat ini pun sudah ada institusinya. Jadi qadhi ini telah pun diinstitusikan sehingga dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan pertikaian dan juga pertelingkahan. Jadi ada tanggungjawab yang telah pun diselesaikan oleh pihak pemerintah, oleh kerajaan yang ada. Jadi dalam rangka ini kita tengok tanggungjawab ini telah pun diselesaikan secara baik, secara bersistem. Jadi qadhi ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan pertikaian. Jadi antaranya qadhi
pendapatnya akan menentukan, menguatkuasakan, ada ilzam, menguatkuasakan percakapannya. Percakapan hakim mahkamah adalah suatu penguatkuasaan bagi menghuraikan ataupun menghilangkan, mengangkat pertikaian yang berlaku. Jadi apa yang menjadi keputusan yang mesti dipakai ataupun diterima secara wajib, secara pasti kepada pihak-pihak yang bertikai. Itu dari sudut tanggungjawab hukum syarak, dan juga samalah keadaannya dengan ilmu usuluddin ini dalam mempertahankan prinsip-prinsip akidah. Maka jika ada seperti demikian itu, lepaslah daripada berdosa isi negeri itu. Dan jikalau tiada seorang yang mengetahui akan demikian itu, nescaya berdosa sekaliannya. Jadi tanggungjawab fardu kifayah ini mesti dilaksanakan. Jika tidak ada yang boleh melaksanakannya, maka tanggungjawabnya dikembalikan kepada masyarakat, dipersalahkan kepada kesemua sekali. Maka tak kala itu wajiblah sekalian ahli negeri itu belajar hingga dapat seorang yang dapat mengetahui akan yang tersebut itu, serta bahawa menghuraikan syubhat yang didatangkan oleh orang yang mulhid. Disebut orang mulhid ini, kalau ikut bahasa terjemahannya disebut etis, orang yang tidak yakin kepada Tuhan lah. Orang yang tidak yakin kepada Tuhan, berkata ia bahawasanya arat bagi alam ini baharu, tetapi tiada awalnya, dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan orang yang sesat, seperti syubhat yang didatangkan oleh mujassimah yang berkata oleh mereka itu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jisim, maka jadilah Allah itu jisim. Maka adalah perkataan itu sesat. Jadi untuk menjawab kepada syubhat ataupun keraguan, kesamaran yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak sepatutnya dalam perkara-perkara akidah. Sebagaimana contoh di sini, kalangan mulhid, orang yang tidak yakin dengan kewujudan Allah, yang menolak Allah, yang disebut sebagai etis, berkata dia berkata apa? Arat bagi alam ini baharu, tetapi tiada awalnya. Ini pun satu perkara yang dahulunya kalau kita tengok akan menyebabkan contoh menjadikan kita tak faham apa yang nak disampaikan. Mungkin nak belajar ilmu usuluddin ini, kelebihan dari sudut ilmu mantiknya mestilah diusahakan. Sebab apa? Ada istilahnya arat bagi alam. Arat istilahnya ialah sifat kepada sesuatu, mudah kita faham. Sifat kepada sesuatu adalah baharu. Jadi sifat kepada alam ini bersifat baharu. Alam ini kan ada perubahan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Maka perubahan itu adalah sifat baru kepada alam. Tapi kata golongan mulhid ini, alam ini walaupun dia ada perubahan-perubahan ini, bukan ianya baharu diciptakan, tapi dia telah pun ada dengan sedia kala, bahasa yang disebutkan dulu. Jadi sedia kala maknanya tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi alam ini. Memang dah jadi macam ni tanpa ada permulaannya. Maka ini adalah perkara yang kita kata bercanggah dengan keyakinan ataupun pegangan kita bahawa alam ini diciptakan. Setiap yang diciptakan ada permulaannya,
Jadi ada masa mulanya Allah menciptakan alam. Jadi kerana alam ini baru yang diciptakan, maka ada permulaan penciptaannya. Jadi ini yang dinyatakan sebagai syubhat kepada umat Islam. Jadi kalau timbul, maknanya alam ni jadi dengan sendiri. Cuma dalam perbahasan kita kadang-kadang kita sebut alam semula jadi, bukan maknanya dia jadi sendiri. Itu kepahaman kita orang Melayu yang berpegang dengan asas tauhid dan akidahnya. Kita sebut alam semula jadi ini maknanya secara fitrahnya alam ini, secara sunnah alam ini, bukan maknanya dia jadi sendiri. Itu yang asas kepahaman kita sepatutnya begitu. Bercanggah dengan apa yang disebut oleh ahli tabi'i, mereka yang naturalist. Mereka kata alam ini tercipta dengan sendirinya. Itu lain. Kita alam semula jadi yang Allah ciptakan. Itu kita kena faham dari sudut perbezaan itu. Kadang-kadang ada disebutkan, kita pun sebut alam semula jadi, maknanya kita menafikan kewujudan Allah. Tidak, kita sebut semula jadi pada iman kita, dalam keyakinan kita ialah semula jadi secara fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya semula jadi itu alam ini jadi sendiri. Jadi mungkin hal-hal ini akan kita perjelaskanlah nanti dalam perbahasan-perbahasan yang selanjutnya. Sebab kita masih di peringkat muqaddimah, pendahuluan lagi. Yang kedua yang disebut oleh orang yang sesat, tadi golongan yang sesat dikatakan sebagai Allah itu berjisim, kumpulan yang disebut mujassimah, orang yang menjisimkan Allah. Kenapa dia kata Allah ini ada jisim? Sebab mereka kata Allah itu berdiri dengan sendiri. Jadi setiap yang berdiri dengan sendiri ada jisim, maka Allah pun disebut berjisim. Subhanallah, Maha suci Allah daripada tanggapan ini. Kerana Allah berdiri dengan sendiri, qiyamuhu binafsih. Tetapi Allah itu ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Ini yang akan kita bincangkan nanti. Jadi dari sudut perbahasannya akan lebih lanjut. Tapi untuk menghadapi golongan-golongan ini, sehingga tersesat dalam memahami perkara yang zahir disebutkan dalam ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi itu, sehingga mereka faham sebagaimana keadaan makhluk. Maknanya bila hadis tentang waktu malam, yanzilu rabbuna, Tuhan kita telah turun ke langit dunia, mereka kata turun tu macam mana? Sehingga golongan ini menyatakan sebagai turun sebagaimana kita turun tangga. Sedangkan kita sendiri turun pun bagi makhluk yang ini jauh nak banding dengan Allah. Bagi makhluk pun turun kita itu berbagai cara. Turun tangga lain dengan turun dengan lift. Itu yang pada kita. Turun kereta, turun kapal terbang, itu lain-lain. Walaupun perkataannya sama, musyarak lafzi, lafaznya sama, tetapi pemahaman ataupun makna kepada perkara itu adalah berbeza. Jadi hal-hal ini membawa kepada kesesatan. Maka dalam firqah, kumpulan orang Islam, ada satu kelompok yang dahulunya bergelar sebagai mujassimah. Jadi tanggungjawab kepada kita untuk melahirkan orang yang berilmu dalam bidang ilmu usuluddin untuk menjelaskan keraguan, kesamaran, syubhat yang dikemukakan oleh mereka yang menentang prinsip-prinsip akidah yang sebenar. Sama ada dari kalangan orang yang tidak percaya kepada
agama Islam secara khusus ataupun di kalangan umat Islam yang tersesat, terseleweng dalam perjalanan kefahamannya. Jadi ada orang yang boleh menolakkan perkataan yang sesat itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalahkan dia. Jadi orang yang boleh menjawab kesamaran, keraguan yang ditimbulkan berdasarkan kepada dalil yang boleh meyakinkan pihak-pihak tadi. Seperti barang yang dihikayatkan bahawa ada satu dahari. Jadi ini adalah satu kisah yang dikemukakan dalam kitab ini mungkin untuk kita ambil iktibar. Sebab kalau kita sebut dari sudut kisahnya, nak disabitkan secara periwayatan mungkin tidaklah suatu yang kuat dari sudut keyakinan periwayatannya, tetapi kisah ini untuk mendekatkan kepada kita tentang pengajian ataupun keperluan untuk mengetahui ilmu usuluddin ini, baik pada individu maupun pada masyarakat. Jadi untuk kisah ini saya sebut sebagai kisah dahari, dan insya-Allah kita akan meneliti kisah ini. Jika ada ibrah, ada pengajaran daripadanya, insya-Allah kita akan ambil dan peroleh pada masa yang akan datang, insya-Allah, kerana kisah ini agak panjang. Jadi kita akan mulakan pertemuan yang akan datang dengan kisah yang disebut sebagai kisah dahri. Jadi untuk kali ini segala itulah dahulu. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan, salah silap, tersasul kata, maka itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.